Tu sebab saya terperanjat, ada bukan banyak, saya rasa tersentuh bila saya pergi ke satu sekolah seni Seremban kat Seremban. Dekat pintu kelas, orang satu kelas tu dia tampal satu perkataan, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Ya, nampak? Kadang-kadang orang yang buat maksiat ni bukan apa dah, sebab dia dah rasa benda tu batu, tak ada rasa apa dah. Beli nombor dah biasa, tak ada hal. Alah beli ni suka-suka je, bukan kono pun. Sekali Allah Ta'ala bagi dia kono 50,000. Hari itulah hari lahir dia. Dia belanja semua makan. Hari ni birthday aku. Jom makan. Bukan Allah pay kau, tak kira lah. Hari ni dia belanja makan. Disebar lah dosa tu jadi darah daging ke orang lain. Ya, dia tak sadar tu. Nampak tak? Sebab dah terbiasa. Tu yang kita takut dengan istidraj tu. Yang mana Allah Ta'ala bagi kita kesenangan, bagi kita rezeki melimpah ruah, supaya tahu lupa ke Allah. Orang yang main nombor, kalau kono memang penyakit. Dalam berburak pun dia boleh main nombor. Kau nak kau berapa orang? 3 orang. Orang dah nak kau? Kau baru 2 kau, belum lagi baru kahwin. Ya kau. Anak dia seorang. Jap-jap. 3, 2, 0, 1. Ubah. Dalam berburak jumlah anak main nombor itu, kono pula first prize. Langsung. Tuan kau pandai betul handa kau. Nampak? Itu dia. Sabar. Maknanya dalam hal menahan diri, maka dia akan menganggap setiap ujian itu walau berat mana pun, tetapi dia akan hadapi dengan sabar. Maka dia menjauhkan diri dia dari segala bentuk kemarahan demi menjaga keimanannya kepada Allah. Tahan dia, takutkan kena marah. Tahan dia, takut dia yang marah. Marah dia pula ada ompek Johnny. Ada orang yang copek marah, copek soju. Sikit-sikit marah, sikit marah. Tapi walaupun dia marah, copek soju. Kategori yang kedua, dia lambek marah, lambek soju. Dia payah nak marah, tapi sekali dia marah, memang bermusuh lah dia. Selama-lama payah nak mujuk dia balik. Orang yang paling baik, dia lambek marah tapi copek sejuk. Susah dia nak marah, tapi kalau dia marah pun kejap dah baik balik. Itu paling baik sekali. Yang paling teruk, copek marah, lambek sejuk. Marah, sekali marah semua orang nak digaduh, langsung tak elok-elok dah. Tengok kita masuk kategori yang mana. Sebut pasal marah, pernah sekali Nabi pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, berburak dengan Sayyidina Abu Bakar. Jumpa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pun berburak-burak. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, dia maki Sayyidina Abu Bakar. Pumpam, dihamun Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tengah berbual dengan Nabi, berhenti sekejap. Dia tinjau Arab Badui tu, dia sambung balik berbual dengan Nabi. Bila sambung berbual dengan Nabi, Nabi tersenyum. Kali kedua Arab Badui itu meningkatkan volume maki itu. Dia tambah, dia maki lagi, pumpam, dia bagi kat Sayyidina Abu Bakar. Bila bagi kat Sayyidina Abu Bakar, sekali lagi Sayyidina Abu Bakar pandang. Kemudian Sayyidina Abu Bakar sambung balik berburak dengan Nabi. Bila sambung berburak dengan Nabi, Nabi sekali lagi tersenyum. Kali ketiga Arab Badui itu sambung makian dia. Kali ni Sayyidina Abu Bakar tak tahan. Sayyidina Abu Bakar bangun, menghadap Arab Badui itu, disambut dia. Segala binatang yang ada kat kebun dia, daripada kecil sampai besar, semua sambut dia. Daripada kambing sampai unta, semua sambut dia. Masa itulah Nabi bangun, Nabi tinggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar sadar makna marah batu Nabi. Bayangkan, tanda Nabi marah, Nabi bangun tanpa bagi salam, tu marah benar dah tu. Kita kalau bangun tak bagi salam, kita tak anggap marah lagi. Melainkan nak kena tampar sampai bergagal otak tu, sah marah ada ni. Tu baru tahu marah. Tapi Nabi bangun tak bagi salam, marah betul Nabi. Maka lepas itu apa berlaku? Sayyidina Abu Bakar dia kejar Nabi. Ya Rasulullah, janganlah kau biarkan aku bingung. Kau beritahu aku Rasulullah, apa salah aku ya Rasulullah?
Nabi pun beritahu, waktu kali pertama kau dilemparkan kata-kata kesat oleh orang itu dan kamu teruskan bersabar, aku tersenyum kerana aku terlihat seramai-ramainya malaikat duduk di keliling kau dan semuanya mendoakan kesejahteraan kau sebab kau sabar. Kali kedua, bila dia teruskan melemparkan kata-kata kesat kepada kau dan kau teruskan bersabar, aku tersenyum kerana lebih ramai lagi malaikat datang dan semuanya mendoakan kesejahteraan kau. Tetapi apabila kau bangun, kau membalas balik cacian dan makian orang itu, pada ketika itu semua malaikat yang ada tadi menghina engkau, ditinggalkannya engkau, dan tempat itu tadi digantikan oleh syaitan dan iblis, dan semuanya menghasut engkau supaya teruskan makian itu. Itu sebab aku bangun meninggalkan engkau. Syaitan, kau bagi lagi, kau bantai lagi, dia sedang elok ni, dia tengah diam tu, kau bagi lagi. Itu kau jauh syaitan. Syaitan memang gamar kalau kita tak sabar. Itu sebab kita kadang-kadang bila marah macam-macam kita cakap. Sampai ke rumah dah minum, dah mandi, dah lepas semayang, kita mana boleh fikir, kenapalah aku cakap macam tu. Marah anak pun macam-macam cakap, kau ni tu lah dia tak penganang budi, dia memang garam dengan kau, dia tak halalan susu dan kek kau. Keluar tu, habis dengan susu-susu tak halal. Lepas tu bila anak tu dah tak balik, mana handle pun satu, dia cakap macam tu, kenapa lah mulut jahat batu. Allah. Sebab apa? Sebab tadi waktu kita marah, setan yang cucuk kita. Tapi bila tenang, dah ingat Allah Ta'ala balik, baru kita ingat. Itu sebab penting menjaga sabar. Sebab tak sabar ni jadi macam-macam perkara. Ada seorang perempuan, dia nak naik kapal terbang, tapi kapal terbang lambat lah, delay 2 jam. Dia pun beli majalah, dia beli biskut, cookies. You know what I mean by cookies? Ataupun dalam logat Terengganu disebut sebagai seku. Biskut. Dia pun duduklah dekat airport tu, dekat kursi panjang tu, dia duduk, biskut tu kat tengah-tengah, adalah seorang lelaki kat belah sana, kat kursi yang sama. Perempuan ni pun sambil baca majalah, ambil skoping. Lelaki tu ambil skoping. Apa hal lah ni? Ambil skoping, dia ambil skoping, selang-sali. Dalam hati ni, kalau tak ramai orang dah lama aku tampar dia ni. Skoping, selang-seli. Lalas sekali tinggal skoping yang lagi biskut tu. Dia nak tengok lelaki tu buat apa. Lelaki tu boleh ambil patah 2 bagi dia satu. Dia punya marah lah. Dia marah, dia pun bangun. Lelaki tu terpingung-pingung. Hoi lah dia. Tak lama lepas tu kapal terbang pun sampai. Dia pun masuk. Dah sampai dalam, dah tenang, dah relax. Dia nak baca balik buku dia, nak ambil cermin mata. Dia buka beg tangan dia, baru dia perasan yang biskut dia masih ada dalam beg tangan dia lagi. Mana biskut tu tadi lelaki tu punya? Nampak tak? Bila kita marah, kita lupa nak tanya. Bila kita marah, kita tuduh orang macam-macam. Rupa-rupa daripada kita marah, lelaki tu tak boleh pakai. Rupa-rupa baik tak lelaki tu. Mana tak baik, makan selang-sali dia tak marah pun. Siap yang last tu patah 2 bagi dia. Sebaik-baik orang, yang lelaki tu pun confused. Apa salah aku? Apa hal? Agak yang last tadi dia nak semua kan? Kalau kita ada sabar tadi, cuba tanya, cik, kenapa cik makan biskut saya? Tak adalah, ni saya punya. Ya. Sekejap, tengok dalam beg. Yalah, ya Allah. Saya sambung. Sambunglah. Sambung boleh makan. Kita gamar menuduh tau. Lelaki memang selalu kalau tuduh macam ni. Nak beritahu. Faham orang lelaki? Kita sabar ya dengan perangai perempuan ni. Biarlah apa pun terjadi. Semua perempuan perangai biasa macam tu lah, kecuali yang datang ke alam damai ni. Macam tu lah. Cover saya siap cover. Adalah sabar. Lalu bagaimanakah ciri-ciri orang yang sabar menurut Al-Quran? Ciri-ciri orang yang sabar di dalam Al-Quran, seperti mana dijelaskan Al-Quran,
Dan firman Allah, dan berapa ramai para nabi yang berperang bersama-sama mereka jumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa di jalan Allah, tidak lesu dalam diri dia dan tidak menyerah. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Surah Al-Imran ayat 146. Makna daripada ayat surah Al-Imran tu, kita tahu ciri-ciri orang yang sabar tu ada 3. Ada 3 ciri orang yang sabar. Ciri yang pertama iaitu disebut tadi, tidak menjadi lemah pemikiran dia, mental dia tak jadi lemah. Satu, iaitu disebut sebagai mawahanu. Tidak mawahanu iaitu dia tidak menjadi seorang yang takut dan tidak menjadi seorang menjadi lemah semangat. Tak. Sabar ni kadang cakap sabar kan, jom lah pergi, tak apalah biarlah dia tak nak. Itu bukan sabar, itu takut namanya. Dia maknanya dia tatapkan diri dia, bukan jadi lemah. Tak apalah biarlah dia bersabar. Itu bukan sabar, lain. Nah kan, dia selamba dia ambil duit kau boleh biar. Sebenarnya macam ni, rezeki masing-masing. Itu bukan rezeki dia, itu rezeki dia, biarlah ambil dia. Ya dah. Jadi makna macam tu. Tak naklah kalau kecoh-kecoh dia tak nak. Itu bukan sabar tu dah. Bukan sabar. Macam saya itulah kan, dapat duit ceramah kat Johor, salam-salam sign. Saya ceramah 1 jam 30 minit, tanya sign. Masa tu dah ponik, 3 ceramah hari tu dah ponik, sign. Dia pun bagi envelope ke saya. Mak borek kau borek dah ni. Alhamdulillah tuan rezeki, kata. Saya pun dia bagi cash. So saya pun cakap dengan assistant, berhenti kat bank Islam tu nak banking. Sebab apa? Orang perempuan dia boleh bau tu. Tu sebab kita kena masuk duit tu kan. Saya minta gambar apa kali banyak. Saya pun beratur. Bila beratur kan, saya buka envelope tu, nampak ada 3 ikat duit. Banyak ni kan? Tak apa lagi. Saya ingat sama lah yang macam sains tadi, lebih kurang lah kan. Saya pun masuk ikat. Dia 3 ikat, masuk ikat pertama. Mak 10,000. Yang kedua tu dah maksimum lah kali masuk, 2-3 kali masuk. Ada 2 ikat ni, yang 10,000 tadi ada 2 ikat pun masuk ini. Masuk masuk sudah 30,000. Main-main kau 1 jam setengah 30,000. Bayangkan penceramah termahal di Malaysia setakat ini. 30,000 1 jam setengah. Berapa loh aja ke masjid ini fikir, hari ni kita bayar berapa? Dia tak apa, saja rupa-rupa masuk dalam kereta baru sadar, telefon bunyi. Hello, Assalamualaikum tuan. Tuan salah sampul. Salah sampul. Ujian tu. Bukan saya buat-buat cerita ni. 30,000. Saya pun kau macam mana lah kau baik macam ni dia kata. Kan? Ayolah nanti saya transfer. Kalau saya tak transfer sebab saya dah sign terima tu. Kalau saya tak bagi, parah perempuan tu. Kan? Sebab tak pasal-pasal kena secharge, bayarkan rugi balik kan. Jadi saya pun pulang balik, nanti kau bank in kat saya berapa saya betul dapat. Okey tuan, dia cerita dengan saya, dia dah salah faham. Orang tu paskan envelope kat dia bahagian kewangan. Nah, ambil ni duit penceramah semua dalam ni. Duit penceramah semuanya dalam ni. Maksud dia duit penceramah, duit catering, duit kemah, duit apa semua dalam tu. Itu jadi total banyak tu. Saya baru sampai senyum setengah jam yang dapat jadi penceramah termahal. Jadilah. Kan? Tu ujian tu. Kan? Bayangkanlah dapat sekejap pun dah terasa lain macam. Bayangkanlah kalau dapat tahu. Masa tu tak tahulah macam mana jalan. Tak berani orang nyompon lah. Gila Samsul dapat 30,000. 1 jam setengah. Kan saya pun tak tahu macam mana standard dia nak jadi 30,000 tu. Aduh, janganlah tak rogoh. Kan, ikutlah. Orang nak bayar berapa. Minta maaf lah tuan, hari ni kita bagi sejadah dengan buah tamar. Alhamdulillah. Walaupun monong seminggu lepas tu. Alhamdulillah, syukurlah. Tu ujian tu kan. Betul tak kan? Iyo.